Oke, untuk video kali ini, Cikgu akan terangkan tentang geografi tingkatan 3, bab yang ketujuh. Oke, bab 7 subtopik 7.2. Oke, bab 7 tajuk dia ialah kegiatan ekonomi di Malaysia. Oke, kita fokus kepada subtopik 7.2 yaitu taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Video sebelum ini Cikgu sudah terangkan tentang jenis sektor ekonomi yang ada di Malaysia, itu subtopik 7.1, yaitu kita ada sektor ekonomi prima, sektor ekonomi sekunder, dan juga sektor ekonomi tertier. Oke, pelajar-pelajar perlu ingat apa contoh sektor ekonomi prima, termasuklah pertanian, penternakan, perikanan. Oke, untuk sektor ekonomi sekunder pula kita ada pembinaan, kita ada perindustrian. Manakala sektor ekonomi ketiga ialah pelancongan dan juga perkhidmatan. Jadi setelah kita belajar tentang jenis-jenis sektor ekonomi video sebelum ini, hari ini kita akan lihat pula di mana lokasi-lokasi bagi setiap kegiatan ekonomi tersebut. Oke, dalam subtopik 7.2 inilah. Oke, seperti biasa, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid dapat satu input yang sangat penting, yaitu murid-murid dapat menyatakan lokasi taburan kegiatan ekonomi prima, sekunder, dan tertier yang terdapat di Malaysia. Oke, seperti biasa selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan di akhir video nanti. Oke, pastikan soalan pengukuhan itu murid-murid tulis dalam buku latihan masing-masing dan jawab di dalam buku latihan masing-masing. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam subtopik 7.2. Oke, taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Oke, kalau murid-murid lihat gambar dalam video ini ialah kebun getah. Ingat, kebun getah merupakan sektor ekonomi prima. Oke, dia tergolong dalam pertanian. Oke, kita lihat sektor ekonomi prima di Malaysia tertumpu kepada sektor pertanian. Kita ada dua jenis tanaman utama yang memberi untung kepada negara, yaitu getah dan kelapa sawit. Oke, kelapa sawit merupakan tanaman jualan paling penting di Malaysia, manakala getah kedua terpenting. Oke, jadi sekarang cikgu mau pelajar-pelajar tahu di mana lokasi penanaman getah, di mana lokasi penanaman kelapa sawit di Malaysia, dan juga di mana lokasi penanaman beberapa lagi tanaman lain yang ada di Malaysia. Mari kita lihat. Oke, ini ialah ladang kelapa sawit. Oke. Oke, kawasan penanaman getah. Ini pelajar-pelajar perlu ingat, pelajar-pelajar perlu at least ingat 2 atau 3 contoh kawasan penanaman getah utama yang terdapat di Malaysia. Oke, di Perak kita penanaman getah di Perak terdapat di Ipoh Perak. Kalau di Melaka terdapat di Jasnin dan Merlimau. Kalau di Johor dia terdapat di Kluang, Labis, Segamat, dan Simpang Renggam. Di Pahang dia terdapat di Kuala Lipis dan Segitiga Jengka. Oke. Nakala di Sarawak dia terdapat di Sibu. Oke, Sibu, Marudi, dan Seri Aman. Manakala di Sabah, penanaman getah terletak di Lahad Datuk, Tenem, Keningau, dan juga Kudat di Sabah. Oke, jadi ini ialah lokasi penanaman getah utama di Malaysia. Oke, ada banyak sebenarnya lokasi-lokasi lain, tapi ini adalah lokasi yang utama. Oke, yang seterusnya kita lihat pula di manakah lokasi penanaman kelapa sawit di Malaysia. Oke, lokasi penanaman kelapa sawit
di Malaysia yang pertama terletak di Teluk Intan, Perak. Lepas tu kita ada di Johor, yaitu Kota Tinggi dan Kulai dan juga Segamat di Johor. Kalau di Pahang, dia terletak di Muazzam Shah dan Segitiga Jengka. Tadi kita belajar di kawasan Segitiga Jengka dia ditanam juga getah. Oke, selain getah dia ada kelapa sawit. Kalau di Terengganu, penanaman kelapa sawit terletak di Terengganu Tengah. Kalau di Sabah, dia terletak di Lahadatu Sabah, Tawau, dan juga di Sandakan. Manakala di Sarawak, dia terletak di Bintulu dan juga Miri Sarawak. Oke, ini adalah lokasi penanaman utama kelapa sawit di Malaysia. Oke, sekarang kita lihat peta ini. Oke, ini pelajar boleh rujuk dalam buku teks masing-masing. Oke, ini merupakan taburan ataupun lokasi taburan penanaman pertanian yang ada di Malaysia. Selain daripada getah, selain daripada kelapa sawit, kita ada beberapa jenis pertanian lain. Oke, seperti nanas, sayur-sayuran, dan juga lada hitam. Oke, kalau getah dia terdapat di kawasan semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Kelapa sawit pun sama, sudah kita belajar tadi. Oke, nanas sekarang kita lihat. Nanas dia berada di kawasan Kluang dan juga Segamat di Johor. Oke, sini merupakan kawasan penanaman nanas utama di Malaysia. Kalau sayur-sayuran dia tertumpu di kawasan tanah tinggi. Contohnya di Kundasang Sabah dan juga di Cameron Highland. Manakala lada hitam dia terletak di Sarawak sahaja, yaitu di kawasan Sibu, Seri Aman, dan juga Kuching. Oke, di sini merupakan pengeluar penanaman lada hitam yang utama yang terdapat di Malaysia. Oke, jadi kita sudah belajar tentang lokasi penanaman getah, lokasi penanaman kelapa sawit, nanas, sayur-sayuran, dan lada hitam. Ini ialah sektor ekonomi primer. Oke, sekarang kita masuk pula dalam sektor ekonomi sekunder, yaitu sektor perindustrian. Oke, sektor perindustrian kita akan belajar tentang taburan sektor perindustrian yang terdapat di Malaysia. Oke, kita lihat peta ini. Oke, kalau kita lihat di sini peta-peta kawasan perindustrian, kita nampak hampir ke semua kawasan perindustrian terletak di semenanjung Malaysia. Ada di Langkawi, Kangar, Alor Gurun, Kulim, Prai, Bayan Lepas. Ini semua ialah kawasan-kawasan perindustrian utama di Malaysia. Kalau di Sabah dan Sarawak, dia ada beberapa kawasan perindustrian sahaja, yaitu sebanyak 7 kawasan perindustrian. Contohnya di Pending, Kidurong, Limbang, ada di Sepanggar, Inanam, Sandakan, dan juga di Tawau. Jadi pelajar-pelajar kalau tidak dapat ingat semua kawasan perindustrian, pastikan pelajar-pelajar boleh ingat sekurang-kurangnya 5 kawasan perindustrian yang terdapat di Malaysia. Oke, jadi kita lihat di Malaysia, sektor perindustrian di Malaysia dapat dibahagikan kepada 2 jenis. Yaitu industri berasaskan sumber, ini pelajar perlu fokus, dan juga industri bukan berasaskan sumber. Satu berasaskan sumber, satu bukan berasaskan sumber. Oke, kita lihat di sini. Perindustrian melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi barangan siap. Ini maksud perindustrian lah. Perindustrian ini dia memproses bahan mentah, bahan dari sumber primer diproses menjadi barang siap. Contohnya getah kita proses jadi sarung tangan. Ini untuk teman-teman pelajar, pada tahun 2016 sektor pembuatan telah meningkat
sebanyak 4,4% dan menyumbang 255 bilion ataupun 23% kepada pertumbuhan KDNK Malaysia. Oke, jadi kita lihat sekarang kelas, apa itu industri berasaskan sumber dan juga industri bukan berasaskan sumber. Oke, contoh industri bukan berasaskan sumber. Ini yang first kita fokus, bukan berasaskan sumber. Contoh dia ialah industri elektrik dan elektronik. Contoh bahan barangan elektrik seperti penyaman udara dan juga television. Ini untuk elektrik. Kalau elektronik, dia ada komputer dan juga kamera. Selain itu, elektronik, contohnya handphone. Handphone kita guna untuk belajar. Itu juga ialah contoh industri bukan berasaskan sumber. Oke. Yang kedua, kita ada industri otomotif. Oke, industri otomotif ini dia menghasilkan kereta, motosikal, dan pemasangan van, lori, serta truk. Ini ialah industri otomotif. Oke, sekarang kita lihat contoh di sebelah, yaitu contoh industri berasaskan sumber. Tadi bukan berasaskan sumber, sekarang berasaskan sumber. Oke, contohnya industri berasaskan kayu. Kayu ialah sumber, oke, sumber primer. Jadi apabila kayu ini digunakan, contoh barang-barang yang dihasilkan daripada kayu termasuklah perabot, papan lapis, dan kayu gergaji. Oke, seterusnya kita ada industri berasaskan getah yang menghasilkan tayar, kasut, dan sarung tangan. Tadi kita belajar getah, dia berasal dari mana? Getah berasal daripada pokok getah lah. Yaitu merupakan tanaman kedua terpenting di Malaysia. Kedua terpenting selepas kelapa sawit. Oke, industri berasaskan kelapa sawit pula. Oke, kita dapat lihat produk-produk yang dihasilkan berasaskan kelapa sawit, yaitu minyak masak, sabun, dan barangan kosmetik. Jadi kita dapat lihat di sini dua perbezaan antara contoh industri bukan berasaskan sumber dan juga contoh industri berasaskan sumber. Jadi pelajar-pelajar perlu ingat, di Malaysia ada dua jenis perindustrian. Perindustrian berasaskan sumber, perindustrian bukan berasaskan sumber. Oke? Oke, kita masuk pula dalam sektor ekonomi tertier. Kalau sebelum tu pelajar-pelajar lihat gambar dalam video ini ialah gambar Gunung Kinabalu. Oke, Gunung Kinabalu ialah kawasan pelancongan. Oke, jadi pelajar perlu ingat, sektor ekonomi tertier ialah sektor pelancongan. Oke, sektor ekonomi tertier ini merupakan sektor perkhidmatan utama di Malaysia sejak awal tahun 1980-an. Perkembangan sektor pelancongan meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain seperti pengangkutan, perhotelan, dan perhubungan. Ini semua ialah contoh-contoh kegiatan ekonomi tertier. Ada pengangkutan, ada perhotelan, ada perhubungan. Apa-apa sahaja yang melibatkan dengan perkhidmatan itu ialah sektor ekonomi tertier. Pendidikan, nah itu juga kita juga tergolong dalam sektor ekonomi tertier. Oke, kita lihat. Oke, gambar Gunung Kinabalu sekali lagi dan kita lihat peta yang menerangkan lokasi-lokasi kawasan pelancongan yang terdapat di Malaysia. Oke, kita fokus yang first di semenanjung Malaysia. Kita ada Pulau Langkawi. Kita ada Batu Ferringhi. Kita ada Pulau Pangkor. Ada Cameron Highland. Genting Highland. Port Dickson.
Pantai Keblang. Kita ada Desaru. Desaru terletak di sini, Johor. Pulau Tioman, Cerating, Taman Negara Pahang, Rantau Abang di Terengganu, Pulau Perhentian juga di Terengganu, dan Pantai Irama. Jadi ini ialah kawasan pelancongan yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Oke, kita lihat pula kawasan pelancongan yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Oke, kita ada di Pantai Damai Pantai Damai, Santubong di kawasan Kuching, Taman Negara Nia. Oke, di sini terdapat Gua Nia. Gua Nia adalah kawasan yang terkenal sebab ada penemuan manusia zaman Neolitik di kawasan Gua Nia. Oke, kita ada Taman Negara Gunung Mulu. Kita ada Gunung Kinabalu dan Pulau Sipadan. Itu untuk di Sabah dan Sarawak. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kawasan pelancongan di Sabah Sarawak yang tidak disenaraikan, tetapi ini merupakan kawasan pelancongan utama yang disenaraikan di Malaysia. Oke, kita lihat contoh-contoh gambar. Ini kalau pelajar-pelajar lihat, ini merupakan salah satu pemandangan keindahan Pulau Mabul yang terletak di Sabah. Oke. Mari kita lihat contoh-contoh kawasan pelancongan yang kita belajar tadi. Oke, kita ada di Pulau Langkawi. Ini contoh gambar pelancongan dia lah. Kita ada Pulau Tioman, Pulau Perhentian, Taman Negara Nia. Kita ada Gunung Kinabalu dan Pulau Sipadan. Jadi ini merupakan contoh kawasan pelancongan yang terdapat di Malaysia. Pelajar-pelajar perlu ingat sekurang-kurangnya 5 kawasan pelancongan yang ada di Malaysia. Oke, jadi itu sahaja untuk video penerangan kali ini. Itu saja untuk video subtopik 7.2. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat ingat lokasi-lokasi taburan sektor ekonomi primer, sekunder, dan tertier yang terdapat di Malaysia. Oke, seperti biasa, selepas menonton video ini, murid-murid perlu menjawab soalan pengukuhan ini yang sudah cikgu sediakan. Oke, pastikan murid-murid jawab dalam buku latihan dan juga tulis soalan dan jawaban dalam buku latihan masing-masing.